أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan hadis dan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Pada minggu lepas kita telah mendengar berkenaan dengan peristiwa hijrah. Sempena kita menyambut hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita pada minggu ini kita menyambung kisah hijrah dan kita mengambil pengajaran-pengajaran daripada peristiwa yang besar ini. Ramai umat Islam yang tidak menilai peristiwa hijrah ini seperti yang sepatutnya. Mereka hanya melihat bahawa hijrah ini, ataupun mereka menganggap dan menilai hijrah ini semata-mata Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah disebabkan penindasan yang dilakukan oleh kaum Quraisy ke atas umat Islam yang telah memeluk Islam dan telah meninggalkan agama asal mereka. Tetapi yang sebenarnya peristiwa hijrah ini bukan sekadar lari daripada penindasan. Ini kita kena faham. Kerana Nabi SAW sebenarnya boleh terus tinggal di Mekah dalam keadaan tidak ditindas seteruk setengah sahabat-sahabat baginda yang lain. Ini dibuktikan apabila berlakunya perjanjian Aqabah yang kedua, apabila orang-orang Madinah bertemu Nabi SAW di Madinah, mengajak Nabi berpindah ke Madinah. Mereka bersedia untuk menerima Nabi sebelum perjanjian ini ditandatangani ataupun dipersetujui. Ayah saudara kepada Nabi SAW bernama Abbas bin Abdul Muttalib turut serta bersama Nabi, dan dia dulu memulakan ucapannya sebelum Nabi berbincang dengan orang-orang Madinah. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Lebih kuat maksudnya, sebelum kamu memulakan perbincangan kamu dengan anak saudara aku ini, ketahuilah sekiranya kamu hendak mengolok-olokkan dia, dengan makna kamu hari ini ajak pindah ke Madinah, tetapi apabila anak saudara aku ni iaitu Muhammad berhijrah ke tempat kamu dan kamu memperolok-olokkan dia dengan makna tidak menjaga dengan baik, dan apabila kuasa besar dunia ataupun Quraisy menuntut dipulangkan Muhammad ataupun ditangkap dan diserahkan, maka kamu akan serahkan, itu bermakna mengolok-olokkan anak saudaraku. Maka jangan buat sebarang perjanjian pada malam ini. Dan Abbas kata di Mekah masih ada bapa-bapa saudara dia yang akan menjaga dia. Ini kata Abbas, sebab ayah-ayah saudara Nabi ni orang kenamaan. Seperti mana diterangkan pada kuliah sirah pada minggu lepas, datuk kepada Nabi iaitu Abdul Muttalib, seorang yang terkenal, yang merupakan pemimpin Mekah, yang merupakan wakil kepada Mekah bertemu dengan tentera Abrahah dan berdialog dengan Abrahah. Begitu sekali datuk Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Dan anak-anak kepada Abdul Muttalib ni adalah anak-anak orang keturunan bangsawan yang boleh menjaga Nabi. Abu Talib boleh menjaga Nabi, Abbas boleh menjaga Nabi. Maknanya Nabi ini tidak akan dikenakan tekanan seperti mana yang dikenakan tekanan kepada
setengah sahabat sehingga syahid. Jadi ini menunjukkan kalau Nabi berhijrah ke Madinah, bukan Nabi takut, tetapi Nabi berhijrah ke Madinah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hendak menegakkan Islam. Bila sebut menegakkan Islam, kan ada pula cakap habis itu di Mekah tak tertegak ke Islam. Di Mekah boleh semayang, boleh, tak ada masalah. Dia itu maknanya boleh beribadah. Di Mekah boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan disembunyikan keimanan. Boleh. Setengah orang Islam menyembunyikan keimanan mereka. Ada berlaku. Kerana takut ancaman terhadap nyawa mereka. Mereka tidak mampu berhadapan dengan siksaan. Jadi dari segi akidah, boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan nyata, seperti mana Abu Bakar, seperti mana Umar. Tak ada dengar dalam sirah Umar kena seksa, tak ada. Sayyidina Umar tak pernah kena seksa. Mana dia ada kedudukan dia di Mekah. Ini bermakna boleh beriman di Mekah ramai sahabat-sahabat tanpa ditekan, tanpa ditindas. Kemudian boleh mengerjakan ibadah, boleh semayang kat rumah, tak ada masalah. Kalau nak puasa, puasa senyap pun boleh. Jadi apa yang kurangnya? Kenapa kena berhijrah? Ini umat Islam hari ini kena faham betul. Sebab mereka menyangka bahawa Nabi hijrah ni Nabi lari, takut, oleh sebab itu Nabi pindah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Nabi berhijrah kerana nak menegakkan yang ketiga, iaitu nak menegakkan syariat Allah. Nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Islam terbagi kepada ada 3 aspek. Pertama, aspek akidah. Kedua, aspek ibadah. Ketiga, aspek syariat. Apa makna akidah? Pegangan, keimanan. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak menyembah berhala. Tidak menyembah jin dan sebagainya. Tidak menyembah Nabi Isa. Itu dari segi akidah. Islam dari segi ibadah. Tidak melakukan amal perbuatan bid'ah. Tidak melakukan sembahan-sembahan ataupun upacara-upacara seperti yang dilakukan oleh penganut-penganut agama lain. Yang dua ni yang kita sebut sebentar tadi, boleh dilakukan oleh umat Islam di Mekah. Tetapi Islam juga yang ketiga, Islam juga Islam bukan sahaja akidah dan ibadah, tetapi Islam juga adalah syariat. Syariat ini maknanya yang menyusun kehidupan manusia, yang mengadakan peraturan-peraturan dan undang-undang, ataupun dipanggil tasyri'. Macam mana Allah Ta'ala mengatur kepercayaan manusia dan ibadat manusia, Allah Ta'ala juga mengatur kehidupan manusia seharian dalam bentuk undang-undang. Dalam bahasa Arabnya syariat, dalam bahasa Melayunya undang-undang. Jadi di Mekah boleh ditegakkan akidah Islam. Di Mekah boleh ditegakkan ibadah Islam, tetapi di Mekah belum lagi dapat ditegakkan syariat Islam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Walaupun sahabat-sahabat kalau tinggal di Mekah ramai yang tidak diseksa, ramai yang tidak diuji keimanan yang dengan tekanan-tekanan dan sebagainya. Ini kita kena jelas sebab berlakunya peristiwa hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, hijrah bukan mudah. Dia bukan mudah. Mungkin mudah sedikit bagi orang yang tertindas. Dia tertindas, dia ditekan, maka dia lari ke Madinah. Tetapi bagi ramai sahabat-sahabat yang lain, macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, mereka ni tak ditindas pun. Kemudian mereka ni bisnes mereka jalan. Sayyidina Umar tu banyak bisnes dia, maju.
Abdurrahman bin Auf, bisnes dia maju, ladang dia banyak. Mereka juga kena hijrah juga. Jadi bukan sebab takut, hendak menegakkan Islam di aspek yang ketiga, iaitu nak menegakkan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan perkara mudah. Nak meninggalkan sawah, maksudnya kalau sawah ni maknanya ladang. Nak meninggalkan ladang yang telah diusahakan sekian lama, nak tinggalkan macam tu sahaja, ini bukan mudah. Kemudian nak meninggalkan rumah tak boleh jual, keluar pergi menuju ke Madinah, tinggalkan rumah yang telah kita bina. Cuba kita bayangkan para jaya ni, kita beli rumah. Abah saya masih ada rumah abah saya 20 tahun bayar kerja kerajaan, 20 tahun baru habis bayar. Lepas tu kena tinggal pergi hijrah. Begitu sekali, bukan mudah hijrah. Kemudian bukan meninggalkan tanah, bukan meninggalkan rumah. Ada yang terpaksa meninggalkan sanak saudara yang hampir, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meninggalkan anak dia Zainab. Zainab dah berkahwin dengan Ammar. Anak yang keberapa? Anak sulung Nabi, ya. Anak sulung Nabi iaitu Zainab berkahwin dengan dia tinggalkan anak dia. Macam tu. Jadi ada yang meninggalkan anak, ada yang terpaksa meninggalkan ayah, ada yang terpaksa meninggalkan ibu yang telah tua ke apa. Demi kerana apa? Demi kerana nak menegakkan syariat Allah dalam bentuk sebuah negara. Kalau sekadar menganut Islam, akidah Islam, tak hijrah tak apa. Kalau sekadar nak beribadah, sembahyang kat rumah, puasa kat rumah, tak hijrah tak apa. Tapi hijrah ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kampung halaman, tempat lahir, pergi ke tempat baru. Jadi kalau kita tengok hubungan keluarga tak masuk. Kalau kita tengok Makkah, tempat Nabi lahir, tak dikira. Kalau ikutkan ada saudara mara, tak dikira kalau dia menentang Allah dan Rasul ataupun tidak masuk ke dalam agama Islam. Habis itu apa yang dikira dalam peristiwa hijrah ini? Apa yang menjadi penilaian yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pindah ke Madinah? Yang menjadi perkiraan adalah tempat mana yang ditegakkan syariat Islam. Itu sahaja penilaian Islam. Mana tempat ditegakkan syariat Allah? Di Mekah ke Madinah? Di Madinah. Habis di Mekah ada Kaabah, ada mak, ada abah, ada anak, ada rumah, ada ladang, tak kira. Tak kira. Di mana syariat Allah ditegakkan, di situlah kamu pergi. Macam itu sekali sahabat-sahabat dahulu, ya, berjuang melawan jiwa. Melawan jiwa mereka bukan mudah. Ada di kalangan umat Islam yang lemah. Di mana-mana pun sepanjang zaman ada yang lemah, ada yang tak sanggup, ada yang tinggal. Dan sahabat-sahabat ini, kalau mereka tidak ada apa-apa halangan untuk berhijrah, tetapi mereka tidak berhijrah, cuba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusahum. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia, yang dimatikan oleh malaikat, maknanya malaikat yang mencabut nyawa, dan mereka menzalimi diri mereka. Mereka menzalimi diri mereka, maknanya mereka tidak mahu berhijrah ke Madinah. Qalu fima kuntum. Maka malaikat bertanya kepada mereka, apa hal kamu ni? Lalu mereka menjawab, qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami ni tertindas di Mekah, tertindas di muka bumi. Kami tak hijrah, maka kami tak dapat nak buat banyak benda.
Kami tak dapat nak tegakkan syariat Allah. Kami terpaksa ikut pembesar-pembesar Quraisy. Apa yang pembesar cakap, walaupun bertentangan dengan syariat Allah, kami terpaksa ikut. Apa yang mereka larang tapi Allah Ta'ala kata boleh, kami terpaksa ikut juga. Pembesar-pembesar Quraisy ni. Jadi kami ni tertindas. Kami tertindas. Kalau daripada ayat Quran ini mereka menzalimi diri mereka sendiri. Lalu mereka berkata kepada mereka, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Lalu mereka berkata, bukankah bumi Allah ini luas, maka kamu boleh berhijrah ke sana. Kamu boleh berhijrah. Kenapa kamu tak nak hijrah? Masya-Allah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka itu tempat tinggal mereka neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat. Cuba kita bayangkan. Mereka yang tidak mau berhijrah, lalu mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Jadi hijrah ni benda yang besar, yang membezakan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang engkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan kasih sekalian, begitu juga kita telah pun melihat beberapa kisah persediaan umat Islam sebelum berhijrah, dan banyak kisah-kisah yang menarik yang boleh kita ambil iktibar, yang tak dapat kita nak ulang pada malam ni. Kita masuk kepada peristiwa hijrah, bermulanya pergerakan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Sebelum itu, pada minggu lepas, apakah persediaan sedikit sebanyak yang disentuh pada minggu lepas? Di antaranya berlaku perjanjian Aqabah, perjanjian di mana Nabi mensyaratkan kalau baginda hijrah ke Madinah, mereka mesti jaga Nabi, bukan memperolok-olokkan Nabi. Bawa ke Madinah, kemudian kalau kuasa besar dunia minta, mereka serah Nabi. Tak sanggup lawan kuasa besar dunia. Tak. Mereka mesti lawan Quraisy, dan juga mereka sanggup lawan kuasa besar dunia. Seperti mana kata sahabat ketika mereka berbincang, sebelum mereka membuat perjanjian dengan Nabi, mereka berkata, antum tubayyuna ala harbi ahmar wa asfar. Kita ni sebenarnya nak buat janji dengan Nabi untuk kita perang orang kuning dan orang merah. Merah ni macam Mak Saleh, orang Eropah, orang Rom. Kuning ni macam orang Parsi, orang belah-belah Cina sana. Makna kuasa besar dunia. Kalau kita sanggup menerima Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, maknanya kita sanggup lawan dua gergasi dunia. Ini dia sahabat-sahabat Nabi SAW, yang mana ketika itu anggaran bilangan mereka lebih kurang beberapa ribu orang sahaja. Di Mekah bilangan orang Islam lebih kurang 2 hingga 300 orang. Di Madinah mungkin sekitar 2-3 ribu orang. Itu sahaja bilangan. Tapi semangat mereka nak lawan kuasa besar dunia. Di manakah umat Islam pada hari ini? Di manakah keberanian umat Islam pada hari ini? Apa yang berlaku umat Islam pada hari ini? Takut. Cinta kepada dunia, takut kepada mati. Cinta kepada duit, takut pada Amerika. Ini yang berlaku pada minggu lepas. Kita dikejutkan dengan pendirian negara Emirat, raja dia mengiktiraf negara Arab Israel. Pada minggu lepas, di depan mata kepada kita, di depan mata kepada dunia. Kerana apa? Kerana mengikut telunjuk daripada kuasa besar dunia Amerika. Kemudian siang tadi penerbangan pertama daripada Israel menuju ke Emirat, membawa pegawai-pegawai diplomat Israel dan Amerika dengan menggunakan pesawat direct flight. Maknanya perhubungan udara pun dah mula diresmikan setelah pengiktirafan pada minggu lepas. Ini satu kehinaan pada umat Islam.
kehinaan jika kita bandingkan dengan peristiwa hijrah Bai'ah Aqabah. Hari ini umat Islam 1.6 bilion, 1.600 juta takut dengan kuasa besar dunia. Dulu perjanjian nak hijrah, umat Islam ada 2-3 ribu orang sahaja, tapi mereka sanggup lawan kuasa besar merah dan kuasa besar kuning, kuasa besar Rom dan kuasa besar Parsi. Jauh beza. Kemudian yang jauh beza lagi adalah 40 tahun dulu bila Mesir mengiktiraf Israel, apabila Presiden Anwar Sadat mengiktiraf Israel dalam perjanjian Camp David, umat Islam memboikot Mesir. Liga Arab yang selama ini bermesyuarat di Mesir, tak nak bermesyuarat di Mesir, pindah ke Tunis. Semua mesyuarat di Tunis, memboikot Mesir sebab Mesir mengiktiraf Israel. Ini kisah 40 tahun dulu, tahun 79. Minggu lepas Emirat iktiraf, semua negara Islam senyap. Semua senyap. Tak ada tindakan, tak ada kenyataan resmi ke apa-apa. Inilah semakin lemahnya umat Islam. Jadi bila kita memperingati peristiwa hijrah ni, kita memperingati perjanjian Bai'ah Aqabah yang kedua, beberapa bulan sebelum berlakunya hijrah. Kerana Bai'ah inilah Nabi berhijrah. Kalau tak ada Bai'ah ni, Nabi tak hijrah. Tidak ada jaminan. Tapi ada jaminan orang Madinah sanggup lawan Rom dan Parsi, kuasa besar dunia, baru Nabi hijrah. Jauhnya beza di antara semangat sahabat-sahabat dulu dengan ramai di kalangan umat Islam pada hari ini. Dan benda ni tak berhenti. Semakin lama semakin diasaknya kita umat Islam ni sampai ke kona betul, sampai nak checkmate. Kalau main catur diasak sampai ke tepi, kalau boleh checkmate. Kalau dah checkmate, habislah. Tapi insya-Allah tidak akan berlaku checkmate. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi." Yang bermaksud dialah Tuhan yang mengutuskan nabi dan agama yang benar, iaitu Islam, supaya Islam ini mengalahkan semua agama lain. Islam ini mengalahkan semua agama lain, walaupun orang kafir tidak sokong. Islam akan menang. Itu janji Allah. Mereka mengasak, tapi lama kelamaan orang Islam pula akan mengasak mereka. Tapi bila umat Islam kembali kepada agama mereka balik. Bila umat Islam kembali berani, bila umat Islam kembali cinta kepada mati syahid, dan menolak dunia. Maksud menolak dunia ni tidak tergoda dengan godaan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit kita ulang balik kisah yang minggu lepas, persediaan hijrah. Di antaranya adalah Nabi masuk kemah-kemah. Siapakah yang boleh menolong baginda, sambut baginda di kampung mereka? Kan baginda masuk ke kemah-kemah kan? Terangkan, aku Muhammad, aku bawa agama Islam, kaumku mendustakan aku, maukah aku pindah ke tempat kamu, kita tegakkan Islam di tempat kamu? Semua tolak sampailah orang Madinah yang Nabi jumpa di tepi jalan, itulah yang nak membantu Nabi. Maknanya orang kemah-kemah ni, mereka anggap mereka ini hebat, menolak dakwah Nabi, takut kepada Quraisy. Tapi apa jadi hari ini? Hari ini mana kabilah-kabilah tu? Mana dia negeri-negeri mereka? Ada kita sebut? Adakah kita orang Malaysia sebut? Tak ada. Orang Madinah 6 orang itulah yang kita sebut pada hari ini. Bandar Madinah lah yang kita pergi ziarah. Di situlah tempat kita ziarah. Di situlah tempat Nabi SAW wafat dan dikebumikan. Mulia jasad Nabi berada di bumi yang mulia, iaitu Madinah. Habis kemah-kemah lain langsung tak ada cerita apa sampai hari ini. Maknanya apa tuan-tuan? Nabi masuk kemah. Nabi masuk kemah bukan lama. Nabi singkap kemah tu. Nampak wajah Nabi.
tawarkan pada mereka, aku Muhammad, mau tak aku pindah ke tempat kamu, kita tegakkan Islam. Minta maaf Tuhan, cari khemah lain lah, cari khemah lain. Lebih kurang 5 minit. Mereka tolak 5 minit. Hari ini kampung mereka kita pun tak sabut. Tapi Madinah bila terima 5 minit, sampai hari kiamat, Madinah itu disebut oleh umat. Maknanya peluang ni tidak berulang. Peluang tidak berulang. Jangan sombong sangat. Sombong, menyombong, rugi. Ya. Apabila khemah sebelah sana pula Nabi pergi. Begitu juga minta maaf tuan, tuan minta lah tempat lain ya. 5 minit rugi sampai hari kiamat ini. Orang Madinah terima 5 minit, itu pun tak sengaja nama orang. Inilah dia Nabi yang disebut oleh Yahudi di Madinah, di kampung kita. Mari kita beriman kepada dia. Kita tolong dia. Itulah sampai hari ini Madinah menjadi tempat umat melawat. Bukan itu saja, Madinah jadi munawwarah, bercahaya, hidayahnya pergi ke seluruh dunia. Hari di mana dunia semua tak sebutlah Allah, orang kufur, maksiat, iman masih ada di Madinah. Seperti mana hidayah ini keluar daripada Madinah sampailah ke Melaka, sampai ke Johor, sampai seluruh dunia. Macam tu juga hidayahnya akan balik ke Madinah. Seperti mana hadis Nabi, innal iman la ta'zur ila al-Madinah kama ta'zul al-haya ila hujriha. Itu ada dekat Raudhah. Kalau kita pergi dekat Raudhah, ada hadis tu dekat Raudhah. Hadis yang bermaksud sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah seperti mana ular kembali ke sarang dia. Kita pun tak tahulah ular ni macam mana. Ada pakar-pakar ular. Tapi agak-agak kita ular ni dia ada sarang dia tengah-tengah hutan. Pagi dia keluar cari makan ya. Kalau ada 50 ular, 50 keluar cari makan. Entah 10 batu, 20 batu ke. Tapi lama-lama dia akan balik ke sarang dia. Kawan yang sana pun balik ke sarang dia. Kawan yang pergi ke utara pun balik ke sarang. Bermalamlah dia dekat sarang. Besok keluar balik cari makan ya. Macam mana jauh pun dia tahu balik. Madinah ni macam itulah kata Nabi. Iman dia keluar daripada Madinah. Sampai ke Yaman, daripada Yaman sampai ke Melaka, sampai ke Filipina, Kamboja. Esok bila manusia semua lalai, sibuk dengan dunia, akhirnya iman tu kembali balik ke Madinah. Itulah punca dia. Ini dia tuan-tuan peristiwa hijrah. Pengajaran pada kita, benda yang baik jangan tangguh. Tangguh 5 minit mungkin tak berulang kembali. Jadi semua persediaan tadi, maka bermulalah peristiwa hijrah. Rasulullah SAW bergerak hijrah. Sahabat-sahabat semua Nabi suruh. Habis saja perjanjian Aqabah, sahabat menjamin Nabi, kami akan jaga kamu seperti menjaga anak dan isteri kami. Habis musim haji, orang Madinah balik Madinah, Nabi balik ke Mekah. Nabi suruh semua sahabat hijrah ke Madinah. Habis itu hijrah tinggal semua. Tinggal semua. Habis itu tanah-tanah mak tinggal semua. Habis itu mak yang sakit juga tinggal juga. Dia abang dia jaga semua. Susun masing-masing buat susun, tapi semua kena hijrah. Di Mekah ni tempat lahir, tempat masak, tinggalkan juga. Tanah air kita tanah air baru. Itu tempat lahir, tempat lahir. Tapi tanah air tak. Tanah air umat Islam tu apa? Tanah air umat Islam adalah tanah di mana tertegaknya syariat Allah. Itulah tanah air awak. Seolah-olah macam itu. Kita ada tanah air baru, bukan tempat lahir kita. Memang walaupun kita sayang tempat lahir, itulah tempat membesar. Tak. Tanah air kita adalah tanah air di mana Islam tertegak. Itu kita kena ingat. Macam tu Islam meletakkan neraca kepada manusia, neraca yang baru. Habis tu ada pak saudara ayah, tapi ayah menentanglah kita, menentang Islam, menentang Nabi. Tak ada. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyayangi orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ya, walau kanu aba'u, walaupun
mereka itu adalah ayah-ayah kamu, ayah-ayah mereka, ataupun adik-beradik mereka, wa ashiratukum, ataupun kerabat mereka, bangsa mereka. Ulaika kataba fi qulubihim al-iman. Mereka Allah, orang yang begini yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Itu Allah terang pada sahabat-sahabat di Mekah. Mereka ini orang yang Allah telah cop dalam hati mereka iman. Allah cop dalam hati mereka iman. Maknanya hijrah penuh hijrah. Islam kita akan tegakkan di Madinah. Lalu sahabat pun bergerak seorang sekeluarga ya. Abu Bakar pun dia dah siap nak bergerak. Nabi kata kat Abu Bakar, sabar. Yang lain boleh berhijrah, tapi Abu Bakar sabar. La'allallah yaj'ala laka sahiban. Mungkin Allah Ta'ala akan adakan bagi kau teman yang akan hijrah. Abu Bakar pun nak bersiap. Nabi kata macam tu. Tadi Abu Bakar dia faham. Bila Nabi kata sabar dulu, jangan berhijrah, mungkin engkau akan ada teman. Dia dah tahu teman dia tak lain tak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiralah Abu Bakar As-Siddiq sebab dia menjadi teman Nabi dalam peristiwa hijrah. Tuan-tuan dan puan, asalnya Islam tidak ada tarikh tahun. Ini kita kena ingat. Bila saya tanya, bilakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Katalah jawapan macam itu. Itu belum lengkap. Tahun tak ada. Yang penting tahun. Bila akan awak dilahirkan? Saya dilahirkan tahun sekian, 65 tahun. Tahun 32. Bila Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Tahun tak ada. Sebab Arab dulu mereka ini tidak ada tamadun. Jadi kalau buat surat pun, kita dia buat surat tak ada tahun, memanglah pelik. Jabatan kerajaan buat surat tak ada tahun. Tapi di Mekah macam tu, tidak ada tahun. 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Mari adalah gajah seorang di Mekah itu. Tahun gajah lah dia kata. Belah faham tahun gajah. Tahun bila tak tahu, tapi tahun gajah juga. Begitulah Arab tidak ada tamadun. Sedangkan di Eropah, di Greek, Socrates, Plato, itu semua tahun sebelum Masihi lagi. Semua tercatat 320 BC, before century, 236 BC. Itu tamadun kebenaran. Islam ni tamadun dia bukan tamadun kebenaran. Ini kita ambil istilah barat, tamadun kebenaran. Siap tulis tarikh. Habis tu orang Arab dekat Semenanjung yang duduk kat Padang Pasir, kat Makkah tu, tawak-tawak, itu dia tak ada tahun. Kerja dia hari bulan dia bulan je. Macam tu. Habis bila tulis tahun ni, lepas Nabi dah wafat, naik zaman Abu Bakar, naik zaman Umar Al-Khattab. Bila zaman Al-Khattab, kuasa besar dunia jatuh. Bila kuasa besar dunia jatuh, tentera Islam ramai, surat menyurat kerajaan, elang, gaji, semua tu nak kena ada tahun. Lalu berbincanglah sahabat ni, kita kena letak tahun ni. Umat Islam dah kalahkan musuh besar dunia, tahun pun tak ada, apa cerita. Lalu mereka berbincang, baiklah kita letak tahun. Kita nama tahun berapa? Tahun kosong tu bila? Dia berbincang pula. Sayyidina Umar kalau ikut dia, kalau ikut orang zaman sekarang ni, kalau tak tahun aku lah, ya, tahun aku lahir, sebab dia khalifah. Ataupun letak bila tarikh tahun aku mula jadi khalifah. Dia macam tu. Tak. Dan tidak juga diletak tahun Nabi lahir. Tidak juga. Tidak juga diletak tahun mula-mula Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Tak juga. Semua itu tidak ada signifikannya ataupun tidak sehebat signifikannya berbanding dengan permulaan hijrah. Jadi kita kena ingat dulu.
Maknanya sahabat sepakat peristiwa hijrah inilah kita jadi tahun 1. Tahun berikutnya tahun 2. Perang Badar tahun 2 hijrah. Perang Uhud tahun 3 hijrah. Besarnya peristiwa hijrah ini pada umat Islam. Sebab apa? Sebab sejak 1 hijrah lah Islam tertegak dalam ketiga-tiga sekali: akidah, ibadah dan syariat. Komplit. Kalau di Mekah Islam tertegak hanya pada akidah dan ibadah sahaja, tetapi belum tertegak syariat. Tapi bila di Madinah tertegaklah akidah Islam, ibadah Islam dan syariat Islam, maka komplit, itulah dia sebuah negara Islam. Maka tertegaklah Islam dalam bentuk sebuah negara yang mempunyai ketua negara, yang mempunyai ahlul halli wal aqdi, iaitu tokoh-tokoh yang boleh berunding dengan ketua negara, dan adanya undang-undang, dan adanya ibadah, adanya syariat. Bila komplit, tarikh ini dipilih oleh para sahabat. Ini dia tuan-tuan signifikannya peristiwa hijrah. Bila kita gambarkan pentingnya peristiwa hijrah ini, kita kena gambarkan pentingnya menegakkan syariat Allah. Syariat Allah ini mesti ditegakkan. Penting. Kalau untuk syariat Allah, walaupun ada ibadah, walaupun adanya akidah, maka masih belum sempurna. Cukup setakat ini saja dahulu. InsyaAllah kita akan sambung peristiwa hijrah. Bermulanya Nabi bertolak bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada sepanjang perjalanan peristiwa hijrah sehinggalah sampai Nabi SAW di bumi Madinah Al-Munawwarah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.